insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurina waddin wal aqibatil muttaqin. Alladzi arfadu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa ala alihi wa sahbihi atkharil ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa ta'wil bil ilmi. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan nikmat iman dan Islam ni. Kita dapat bersama-sama untuk menggarap ilmu Allah taala yang telah diwahyukan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada para sahabat, disampaikan kepada tabi'in dan tabi'in, kepada ulama salaf dan ulama yang terdahulu pada kita, dan orang-orang yang menyampaikan dari masa ke semasa sehinggalah hari kiamat. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang diberikan ulul albab, iaitu orang-orang yang dibuka pintu hati dari segi ilmu. Tapi ilmu itu penting kerana ilmu telah asas kepada apa yang kita nak amalkan. Tapi kalau kita beramal tanpa ilmu, al ilmu bila amalin kasajartin bila samarin. Amalan adapun ilmu yang tidak diamalkan seperti pokok yang tidak berbuah. Kita ada ilmu tapi tak amal pun bahaya juga. Tak ada ilmu beramal pun lagi bahaya. Jadi kedua-duanya saling bergantung antara satu sama lain. Ilmu penting, beramal pun penting, kena seiring. Jadi dalam kuliah ni pada minggu-minggu lalu telah pun saya terangkan tentang kepentingan solat dari sudut pembinaan mendirikan solat, penekanan kepada rukun solat, penekanan kepada sunat arba'at dan juga sunat hay'ah. Jadi pada minggu ni dan mendatang kita akan lihat tentang falsafah solat itu sendiri. Bagaimana kita memperkukuhkan solat yang kita dah faham, kita nak dirikan. Kita dah tahu dia punya rukunnya, kita dah tahu dia punya sunat arba'atnya, sunat hay'ahnya. Maka kita kena faham apakah falsafah yang terkandung di balik Allah Ta'ala menyuruh kita mendirikan solat. Kena ada kepahaman itu supaya orang tidak melihat solat itu sebagai satu ritual, satu upacara, satu perkara biasa. Ini merupakan satu adat. Tidak. Solat bukan adat. Solat adalah ibadat yang diwajibkan, yang difardukan. Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Baqarah, peliharalah semayang. Hafizu ala salawati. Salawati maknanya solat banyak. Makna lima perkara yang diwardukan tu, 5 solawat tu itulah dipanggil hafizu ala salawat. Pelihara. Allah Ta'ala sebut pelihara, suruh pelihara solat, jaga tata tertibnya, jaga dia punya masanya, jaga perkara-perkara yang nak hampir pada solat.
Orang kita kadang-kadang dia solat tapi dia tak jaga tentang perkara yang nak solat itu. Misalnya apa perkara yang nak menghampir solat? Wuduk. Wuduk kena betul. Kadang-kadang orang ambil wuduk sambil lewa, basuh tangan pun tak sampai ke siku. Ini besok kita akan bincang lah. Basuh kaki pun pakai lebu je. Dulu kita ingat zaman kita kecil-kecil dulu, kola pakai kola kan. Mek semayang pakai kola. Kalau yang tua-tua sebagai saya ni, jumpalah kola kan. Sekarang ni kita tak jumpa kola, kita jumpa Coca-Cola. Itu dalam jahanam tu. Kajian baru, Coca-Cola tu jangan minum. Dia boleh basuh kereta yang krom tu, dia boleh jadi bersih. Bayangkan kalau dia masuk dalam perut, macam kelorok masuk dalam perut. Wuduk kena jaga. Kemudian apa lagi yang perkara untuk mengesahkan aurat? Aurat. Macam mana aurat semayang? Kadang-kadang orang kita dia sembahyang, dia kata tutup aurat. Betul-betul dia sembahyang betul-betul kat paha lutut dia punya apa? Seluar dia. Walaupun dari sudut auratnya antara pusat dengan lutut selesai, tapi dari segi adab aurat itu, akhlak beraurat itu tak betul. Sebab dia menimbulkan fitnah. Sebab dia hampir kepada menampakkan auratnya. Kalau dia duduk, nampak dia kepala lutut dia. Ataupun dalam keadaan pakai seluar yang ketat. Orang perempuan tak apa, dia pakai ketat-ketat. Lalu dia semayang, dia ambil telekung dia tak nampak. Lelaki, banyak kita lihat lelaki pakai seluar ketat-ketat. Jadi dia tidak menampakkan akhlak dalam solat itu. Kita, sebab tu dalam Islam kita ada 3 kan. Islam, iman, ihsan. Kita buat Islam, kita ada iman, tapi kita tak jaga yang ketiga ni. Itu akhlak, ihsan. Ihsan ni ialah akhlak. Kalau kita solat, bermakna kita menjaga waktunya dan juga kita menjaga iman kita. Tetapi kita kena faham, kita kena jaga akhlak solat. Akhlak dalam solat kita. Aurat tu kena jagalah. Kena pakai yang longgar sikit. Ini kadang-kadang pakai seluar jin ketat, pakai t-shirt ketat. Walaupun dia menutup aurat, tetapi akhlak itu tak ada. Yang ni yang jarang orang sentuh. Kadang-kadang pakai baju t-shirt Carlsberg, memanglah dia semayang sah sebab dia tutup aurat, tapi akhlak semayang tu tak ada. Dia telah pun mempamerkan perkara yang haram, maka semayang dia tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa, rugi. Pakai baju Carlsberg, baju Guinness Stout. Guinness Stout is good for you. Komen lagi. Duduk belakang kita pun baca Allahu Akbar, Guinness Stout is good for you. Macam mana kedudukan semayang kita? Memanglah sah, tapi akhlak semayang tu yang kena nak jaga. Kita ambil mudah. Dari segi sunnahnya, pakai seluar ke, pakai kain ke, pakai jubah, sunnahnya di atas buku lali. Kalau kita labur tu dah macam kita seperti orang jahiliah. Orang jahiliah dulu dia kalau pakai jubah, dia nak labur supaya nampak dia kaya. Tu sifat jahiliah. Jadi kita, Rasulullah nak bezakan antara jahiliah dengan orang tu orang Islam, maka jubahnya sampai buku lali. Sama dengan serban. Serban orang Islam dia ada ekor. Dia ada ekor ni tanda di Islam. Orang jahiliah dulu serban dia tak ada ekor. Kemudian serban dia mengelip-gelip, berkilat-kilat, dia jauh dah nampak. Dia macam raja-raja kan. Ada dia punya apa, kalau kita lihat cerita-cerita kerajaan India, kerajaan Mogul, kerajaan Islam, dia punya raja dia macam mana, dia punya, dia pakai serban lah juga, tapi menunjukkan kemewahan. Dalam semayang begitu akhlak kita. Semayang menunjukkan kemewahan, tak boleh lah. Sedangkan kita nak berhadapan dengan Allah Ta'ala, kita rasa kita ni tawaduk.
duduk rendah. Kita sanggup meletakkan kepala kita pada tempat sujud. Satu-satunya amalan yang menunjukkan bahawa kita ini ketika solat, ketika menghadap Allah Ta'ala, kita menjatuhkan maruah kita waktu kita sujud. Selainnya Allah Ta'ala kata itu adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Otak kita duduk di atas, kemaluan kita dekat bawah. Tapi binatang, dia punya otak dia semua dekat bawah daripada kemaluan. Waktu dia cari makan, kita tengok lembu cari makan, kerbau cari makan, semua binatang cari makan, dia tundukkan kepala dia, dia punya kemaluan dekat atas. Nampak? Hebatnya kejadian Allah Ta'ala. Tapi manusia tidak. Kita macam mana pun kepala kita duduk atas. Sebab tu untuk tua dulu jangan suka melangkah pantang tu. Apa sebab larangan tu? Dia tak nak melangkah kepala. Jadi bebal lah, jadi macam-macam kan. Sebab tak mau kemaluan tu duduk di atas kepala. Ni benda-benda larangan ni bukannya orang tua-tua dulu dia fikir. Macam apa larangan-larangan lain, anak dara jangan menyanyi kat dapur, nanti kahwin dengan orang tua. Sebab Siti Nurhaliza, nampak? Sebab apa kahwin dengan orang tua? Sebabnya suka menyanyi kat dapur lah. Tak boleh tanya dia. Datuk K tu sebaik saya, rugilah saya. Itu larangan. Larangan ni bukan orang kata itu larangan menunjukkan bahawa merosakkan akidah. Tidak. Benda yang merosakkan akidah ni benda yang kita sangkutkan tanpa keizinan Allah Ta'ala. Tapi perkara yang larangan ini dikata hukum akal. Ini kata hukum akal. Dalam Islam ada tiga hukum. Hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Yang kata larangan ni hukum akal, supaya kita jauh daripada benda-benda yang boleh merosakkan akhlak kita. Jangan menyanyi dekat dapur, nanti kalau orang tua. Itu akhlak tak cantik, tak manis anak dara menyanyi dekat dapur. Lagipun dia masak, takut nasi hangit, takut ikan hangus, macam-macam kan. Ketik kuku tengah malam, nanti apa, umur pendek. Apa tak pendek? Dulu kita ketik kuku pakai apa? Pisau jilid. Kalau ketik kuku tak ada masalah lah. Dulu pisau jilid. Bayangkan saya memang dulu pisau jilid. Siang lah, malam tak terkoyak ni. Itu adab. Jangan duduk atas bantal, nanti bisul. Sebenarnya bukannya bisul, tapi nak beritahu bantal tempat tidur, tempat kita tidur. Tiba-tiba kita duduk atas tu, kita pun buang angin. Kemudian maklum datang. Maklum kata aku ni mengantuk lah, kita ambil bantal tu kita serah, dia pun tidur berbau. Tu akhlak. Islam ni dia ada tiga tadi. Jaga iman, jaga Islam dan jaga akhlak. Yang akhlak ni lah ramai orang tak jaga. Begitu juga kita nak solat tadi. Akhlak solat itu nak dijaga. Aurat tadi, tak jaga aurat lah. Ni pakai baju yang ada Gwyneth Stout lah, Carlsberg lah, kena ada tulisan macam-macam kan. Macam-macam tulisan, bendera Britain lah, bendera Amerika lah. Ada pula dulu sayang Osama, tulis Osama lah, macam-macam. Jadi ini mengganggu kita. Sebab tu Nabi suruh kita waktu solat hendaklah kamu memakai pakaian yang kelihatan bersih. Maknanya bukannya semestinya putih. Yang bersih maknanya tidak ada apa-apa tulisan yang kelihatan di situ. Itu maknanya bersih. Bersih satu lagi, suci lah kan. Nampak bersih, cantik, wangi. Satu lagi, tidak ada gangguan. Ini akhlak dalam sembahyang, jaga aurat. Kena jaga kiblat. Kena tahu sembahyang ni mesti jaga kiblat yang betul. Mana kiblat, arah kiblat mana. Kita tak boleh sembahyang ikut suka hati kita, kecuali dalam keadaan daruriyah. Kita masuk hutan, kita tak tahu, tak dapat petunjuk kan. Jadi kita pada anggapan kita di sini kiblat, itu tak ada masalah. Itu daruriyah. Itu termasuk dalam kaedah-kaedah fiqh.
InsyaAllah kalau panjang umur kita masuk dalam kaedah fiqh, qawaidul fiqhiyah, kaedah fiqh yang membolehkan jadi macam ni. Dalam satu item dipanggil kaedah fiqh tu al-masyaqqah tajlibut taisir. Masyaqqah tajlibut taisir maknanya kepayahan boleh membawa kepada kemudahan. Dengan sebab payah, susah, tetapi dia jadi mudah. Misalnya lupa. Payahnya masalah lupa ni, tetapi dia boleh jadi senang. Sebab dengan lupalah menyebabkan kita dibolehkan. Misalnya kita lupa, kita puasa, kita terlupa kita makan, maka jadi mudah. Sebab terlupa, maka hukum puasa kita sah. Sebab kita lupa. Dengan sebab lupalah maka menyebabkan sembahyang daripada sembahyang zuhur 3 rakaat, maka sebab lupa maka kena sujud sahwi. Nampak tu, dimudahkan. Sembahyang tak batal. Dengan sebab masyaqqah tadi, ada masalah. Masyaqqah ni kepayahan, ada perkara yang menjadi perbincangan. Ataupun dengan sebab daruriyah tadi. Darurat tu masyaqqah. Dengan sebab darurat maka dia jadi taisir, menjadi mudah. Misalnya apa tadi? Darurat kita dalam keadaan tak ada makanan, boleh makan babi. Itu darurat. Tapi tak bolehlah masuk makan babi sesuka. Aku darurat tak ada makanan. Dia ada kaedah-kaedah dia. Itu kaedah fiqh. Tu perkara itu penting. Dalam kaedah fiqh tu pula al-masyaqqah tajwid taisir tadi ada lagi dia punya kaedah-kaedah lagi. Dia panggil al-aslu bara'atu zimma. Dia ada dipanggil lagi apa tu al-yaqin la yudhal bisyak, asyak la yudhal biyakin. Itu ada dia punya kaedah-kaedah. Yang ini pun kita kena belajar supaya kita tidak lari daripada kaedah-kaedah fiqh. Sebab kadang-kadang orang perkara yang menjadi banyak perbahasan orang ialah fiqh lah. Benda fiqh ni jadi perbahasan. Boleh tak boleh, ini khilaf ke bid'ah ke apa semua. Tapi kalau kita tak ada ilmu dari segi fiqh, maka kita akan jadi orang yang sesat. Sebab tu kalau nak tahu tentang kiblat, kena belajarlah. Jangan pakai ludah pula. Ya, tui. Wah, kiblat sana. Ataupun apa? Kita nak buka puasa. Macam mana ni, jam tak ada, apa tak ada. Tengok bulu roma. Dah tak nampak. Kulit kau gelap, mana kau nak nampak? Kan macam saya, kulit gelap ni. Berbuka sepanjang masa lah. Dia kena ada ilmu. Ilmu bagaimana nak mengetahui tentang masuk waktu, keluar waktu, waktu zuhur macam mana. Kan? Dalam Islam ada kaedah masuk waktu zuhur. Kalau kita tak ada jam, kita waktu zuhur di antara terbit di antara condongnya matahari sehinggalah bayang-bayang sama dengan benda. Tu waktu zuhur. Jadi kalau tak ada jam, tak ada masalah lah kita tengok. Kita ambil kayu, ada masa lagi waktu zuhur. Sebab apa? Bayang-bayang pendek lagi. Tapi kalau bayang-bayang dah lebih, ni dah masuk waktu asar. Dia kaedah-kaedah begitulah yang kita kena tahu, kena belajar. Jadi Allah Ta'ala kata hafizu ala salawati was salatil wusta. Peliharalah sembahyang. Tu pelihara sembahyang. Maknanya apa perkara yang nak kepada sembahyang dan selepas sembahyang mesti pelihara. Sebab tu kaedah ibadah ni, apa benda kita nak buat dia jadi ibadah. Kecuali benda-benda maksiat lah, tak boleh jadi ibadah. 3 perkara apa kita buat? Baik makan, masuk tandas, kita buang air, kita bekerja, kita solat, kita puasa, zakat, haji, aurat, baca Quran, zikir, wirid, apa semua yang kita buat, berniaga, dia jadi ibadah. Wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia dan jin ini semata-mata untuk beribadah.
Kalau kita fikir ibadah tu semayang, takkan Allah Ta'ala jadikan kita semayangnya. Maknanya semua yang kita buat ni jadi ibadah. Kita duduk dalam tempat majlis ilmu ni jadi ibadah. Orang yang Nabi kata orang yang belajar kemuliaannya lebih baik daripada orang yang solat sunat 100 rakaat. Sebab waktu kita belajar ni malaikat turun, melebarkan sayapnya dan mengaminkan setiap apa yang kita minta. Saya sebut, tuan-tuan kata, dalam hati tuan minta, malaikat kata amin. Sebab apa? Doa malaikat tu sangat mujarab di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab dia paling hampir. Ingat tak kisah Azazil tu? Ketua segala iblis kan? Ketua segala iblis namanya Azazil. Bila Allah Ta'ala kata usjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wahai semua makhluk yang ada di langit ni, hendaklah kamu sujud kepada Adam. Maka semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Iblis ketuanya ialah Azazil. Iblis nama asal, tapi bila dia enggan namanya setan, kata Ahmad Ispu. Syaitan. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, maka dia Allah Taala kata engkau ni jadi kafir. Jadi apa benda kalau kita enggan sama dengan syaitan, boleh menyebabkan akidah kita gugur. Ni kita nak jaga. Kita nak jaga yang inilah. Azazil kata dia rasa dia hebat. Kami takkan nak sujud kepada Adam yang dibuat daripada tanah. Khalaqtum min tin. Kamu jadikan Adam daripada tanah. Aku buat daripada api. Mana standard? Low class. Jadi Azazil ni ialah iblis, ketua iblis yang paling hampir dengan Allah Ta'ala. Doa dia sentiasa mustajab. Doa dia. Jadi bila satu hari Allah Ta'ala kata ada di antara makhluk aku di langit ini yang satu hari nanti dia akan menentang aku. Maka bila malaikat dengar, bila jin-jin ni semua dengar, iblis ni dengar, maka semua menghadap Azazil. Ya Azazil, dia kata, kau tolonglah doa supaya kami ni tak termasuk dalam golongan yang Allah Ta'ala sebut itu, yang bakal menentang. Jadi Azazil ni pun berdoa. Ya Allah, dia kata, kau jauhkan mereka daripada kufur kepadamu. Disebut mereka, dia tak sebut diri dia. Patutnya ya Allah, kau jauhkan kami daripada sifat kufur kepada kamu. Tapi dia sebut mereka. Sebab tu bila kita berdoa, kita sebut Rabbana, Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami. Tu Allah Ta'ala ajar dalam Quran. Rabbana zalamna anfusana, Rabbana amanna, Rabbana atina min ladunka rahmah, Rabbana atina, Rabbana zalamna, Rabbana la tuzigh qulubana. Semua maknanya kami, supaya jauh kita daripada sifat Azazil yang dikata, ya Allah, engkau jauhkan mereka daripada menentang kamu jadi kufur. Jadi doa dia mustajab lah, sebab dia paling hampir dengan Allah. Maka akhirnya bila Allah Ta'ala kata usjudu li adama fasajadu illa iblis, dialah Azazil lah, iblis inilah yang enggan, pasal doanya makbul. Segala malaikat, segala jin, semuanya dipelihara daripada menjadi kafir, tetapi dia menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni perkara-perkara macam ni kita kena jaga. Dalam solat begitu. Kena jaga solat kita, supaya kita jangan jadikan solat ni sebagai satu adat tadi kan. Kadang-kadang orang kita bila ada Maulid Rasul barulah dia nak apa? Nak datang sebab ada makan. Dulu zaman-zaman kita dulu kalau sebut, dia tak kata Maulid Rasul, kita apa? Sambut maulud. Sambut maulud. Ni perkataan maulud ni pun kena betul. Kalau yang betul ialah Maulidur Rasul.
Kalau maulud ni maknanya hari Nabi lahir. Takkan Nabi lahir hari-hari. Kalau maulid Rasul, hari memperingati hari kelahiran Nabi. Ulang tahun Nabi yang dulu, kita ingat balik. Tapi kalau kita maulud, maknanya hari ni Nabi lahir, besok Nabi lahir, itu tulat sampailah semua-semua tiap-tiap hari Nabi lahir. Tu tak kena dari segi sudut bahasa. Dan Allah Ta'ala sebut satu solat, wassalatil wusta, solat pertengahan. Solat pertengahan ini ialah solat yang berkaitan dengan yang tengah. Apa dia solat yang tengah? Asal lah. Kita kalau nak kira solat, kita start daripada subuh. Subuh sebab dia waktu siang. Bila subuh tu dah mula nampak fajar, mana dah mula siang. Subuh, zuhur, maghrib, isyak. Jadi yang tengahnya asar. Ada juga setengah pendapat mengatakan yang pertengahan itu ialah isyak. Tapi dia tak tepat di situ. Yang tepatnya lah asar. Asar itu dia pertengahan. Asar ini ada dua waktu yang Allah Ta'ala sebut, yang Nabi sebut. Ada dua waktu yang doa kita ni dinaikkan ke langit. Dua waktu, iaitu waktu asar, waktu matahari nak terbenam, dan ketika matahari nak terbit, iaitu waktu subuh. Dua waktu inilah doa kita mustajab, dinaikkan ke langit. Tetapi ingat dua waktu inilah yang selalu manusia apa? Leka. Asar sibuk. Kalau tak sibuk sukan pun dia sibuklah berborak kan. Sibuk lah. Orang perempuan duduk lah duduk petang-petang cik kutu lah. Itu mazhab Hambali dan juga Hanafi. Kalau kita kalau macam kita punya saudara ni memang dah selalu pergi luar negara, mana pengalaman ni banyak. Kalau Malaysia ni kat Kampung Baru lah. Kampung Baru. Kalau pergi Kampung Baru tu masjid mazhab Hanafi. Dia akan semayang asal dia memang, kalau katalah masuk waktu pukul, sekarang ni pukul 4.45 4.46. Dia tak semayang asal pukul 5, dia akan semayang pukul 6.30. Sebab dia tahu waktu tu waktu manusia ni sibuk sangat, jadi dia ambil keperluan. Itu ada perbahasan. Orang ulama ni Hanafi ke Ambali, dia buat itu, dia ada dia punya alasan. Dia buat itu di atas alasan. Memang ada beberapa perbuatan Nabi yang buat begitu. Tapi Syafi'i tidak. Syafi'i pula ambil mana-mana perbuatan Nabi yang lebih awal. Jadi apa yang Nabi buat itu sebenarnya sebagai satu hukum. Nak beri hukum. Oh, semayang sini boleh. Tapi kalau kita sengaja melewatkan dengan sebab kita tak ada apa sebab pun, duduk kat rumah saya nak lewat-lewat, aku nak ambil sunnah Nabi melewatkan asar. Itu tak betul lah. Yang dibuatkan tu untuk berjemaah bagi tempat yang sibuk. Tempat pasar, bandar. Ni waktu orang sibuk, waktu nak semayang tu, waktu itulah waktu manusia dalam keadaan kepayahan. Maka sebab tu dilambatkan supaya mereka ada masa untuk semayang bersama-sama. Itu kecerdikan imam. Dilihat kepada dia panggil aulawiyat, keperluan utama. Tetapi dia tidak sampai kepada masa semayang itu dah nak habis, tak adalah. Dia pandailah menjaganya. Itu cerdik. Jadi orang jadi imam-imam ni, jadi jawatankuasa masjid, dia kena cerdik jugalah. Kalau katalah lagi 40 minit, okey, waktu itulah semayang asar berjemaah. Tapi kita Syafi'i kita ikutlah. Syafi'i dia lebih suka sembahyang asar tu di awal waktu, cepat, dia cepatkan. Sama juga dengan sembahyang maghrib. Kalau ikut Syafi'i, kita lepas saja qamat, lepas saja azan, terus qamat.
Tapi kita ambil banyak Maliki. Sembahyang apa? Sunat. Jadi benda-benda macam ni kadang-kadang kita ni keliru. Kita duk sebut Syafi'i, tapi benda tu bukan Syafi'i buat. Dia dah bercampur cacah merbah. Kita ambil contohlah amalan apa, bayar sembahyang sunat, apa tu, hadiah waktu orang meninggal. Bila orang meninggal kan, bila meninggal waktu maghrib disuruh ke situ sembahyang sunat hadiah untuk si mati. Itu tak ada dalam Syafi'i, itu ada dalam Hanafi. Tapi kita buat, kita beri, kadang-kadang berilah sikit habuan kepada ni untuk kau buat sembahyang sunat hadiah pada si fulan mati lepas maghrib. Waktu tu ya, waktu yang dibenarkan. Itu tak ada dalam mazhab Syafi'i, tapi kita buat. Mengagihkan, kalau setengah tempat sebelum mayat itu dia apa, dikebumikan, dia ada proses untuk dikata fidyah solat. Syafi'i tak ada fidyah solat. Kalau pergi setengah kampung saya pergi, ada dia emas yang di apa, yang dimiliki itu dinilai, kemudian dia sedekahkan dengan niat untuk beri pada yang mati. Inilah fidyah solat. Fidyah solat. Yang ada fidyah apa? Yang kita belajar fidyah apa yang ada? Fidyah puasa. Kan? Bila seorang tu dah meninggal, dia tak puasa berapa lama, maka dia waris wajib dia mengeluarkan fidyah untuk si mati. Wajib waris wajib menggantikan puasa yang ditinggalkan tu pada orang yang hadir. Ini fidyah puasa pada bapak saya yang tak dapat puasa pada tahun ni. Kena sebut begitu. Tapi kita tak ada ni, kita beri berah macam tu. Sama jika orang yang melakukan jima' waktu siang hari bulan puasa, maka dia kena kafarah. Waktu dia nak bayar fidyah kafarah tu, dia kena sebut inilah kafarah saya kerana saya apa, melakukan jima' di bulan Ramadan. Berani dia sebut. Kau tak ada kerja lain ke? Lama ke? Oh, suruh kau puasa, buatlah kau buat hal. Kahwin malam nak puasa pun nikah, tak jahanam dia lah. Dia pun kena cerdik. Orang tua dulu dipilih tarikh tu pasal ada lah masalahnya. Kadang orang kita belagak, apa masalahnya nak bulan puasa? Dia tak tahu nafsu membara, kan? Buat bulan puasa pula, siang hari kena kafarah. Kena sebut. Tak boleh kata ni apa, ini fidyah puasa saya untuk apa? Adalah tak terima. Kena sebut ini kafarah, fidyah puasa kerana kafarah saya melakukan jima' di siang hari bulan Ramadan. Kena, barulah sah dia punya ibadah tu. Jadi kita kena faham beberapa perkara. Yang kata Syafi'i, Hanafi ni, kalau ada masa mungkin kita boleh belajarlah bab-bab perkara macam ni. Tapi saya buat secara lalu je. Kita di Malaysia ni nak kata Syafi'i kita buat pun kadang-kadang kita tak buat. Apa yang Syafi'i suruh kadang-kadang kita tak buat. Kadang-kadang apa yang Hanafi buat kita buat. Sebab Malaysia ni waktu Nusantara Islam datang ke tanah Melayu, ke Melaka ni, semua mazhab masuk, termasuk Syiah. Yang kita sambut hari Ashura tu Syiah lah. Yang kita sambut hari Ashura itu Syiah. Yang kita baca Yasin beramai-ramai itu amalan Syiah. Tu yang kita buat. Kita cakap apa? Tapi kita anggap benda tu baik, kita jalanlah. Jangan kita ada satu niat yang lain kan. Kita anggap benda tu ibadah, okey jalanlah. Tapi kalau nak sebut Syiah apa, banyak benda kita buat. Menghias kubur. Orang Melayu cukup suka hias kubur. Itu Syiah. Syiah dia suka hias kubur. Kalau pula tak suka hias kubur, dia buat tak tahu je, lantak tak ada tanda, itu Wahabi pula. Jadi yang Syafi'i ni mana?
Tu kena tahu juga. Jadi maknanya wassalatil wusta, sembahyang petang ni sembahyang asar. Sebab waktu asar ni lah dua waktu yang Nabi sebut doa kita dinaikkan ke langit, iaitu waktu subuh dan juga waktu asar. Dan waktu inilah waktu kita selalunya lalai. Waktu subuh kadang orang tidur kan, tidur subuh gajah, bangun je tapi kalau dia kalau ikut kaedah fiqah, kalau dia dah dengar azan as-salatu khairum minan naum, dia dah dengar azan, kejaplah lepas tu terlelap, maknanya dia berdosa. Sebab apa? Dia dah masuk waktu. Itu tak boleh dikatakan dia terlupa atau dia tertidur, sebab waktu tu dah masuk. Tapi kalau orang tu terahim pukul 5:30, ya arhamar rahimin irhamna, dia pun terahim dengar, tak apalah, belum masuk waktu. Dia pun mengantuk kan, tutup kedai luar pukul 1 pagi pun dia pun lelap balik, terus terlelap sampai dah pukul 7:30 bangun subuh. Itu terlupa atau tertidur. Itu tadi masuk dalam al-masyaqqat tajlibu taysir tadi. Tapi kalau dia dah masuk waktu, dia tidur balik, itu haram perbuatan dia. Maknanya tidak ada qada pada dia untuk semayang. Sembahyang dia terqada tu untuk orang yang ada masalah tadi, masalah terlupa, masalah tertidur, masalah penyakit darurat, itu dibenarkan. Tetapi kalau dalam keadaan dia sedar, maka dia tidak ada qada pada dia. Tidak ada usalli fardhu subhi raka'ataini qadaan, tak ada. Untuk orang yang terlupa tadi, yang tertidur tadi, yang ada masalah, maka dia boleh usalli fardhu subhi raka'ataini qadaan. Sebab apa qada? Sebab dia tidak semayang dalam waktunya. Dia tak boleh sebut adaan. Sebab semayang subuh mesti di antara terbit fajar sampailah terbit matahari kan, dia waktu itu. Tapi kalau lepas itu dia dah semayang subuh gajah dengan sebab dia terlupa tadi, maka dibolehkan sebut qadaan. Itu dia punya qasad ta'rak ta'yin tadi, yang kita dah belajar tu, qasad ta'rak ta'yin. Ta'yinnya ialah qadaan. Sebab apa qadaan? Sebab dia buat di luar waktu, dalam keadaan dia dibenarkan. Tapi kalau dia leka lalai, tiba-tiba dia nak qadaan, itu dia boleh solat, tetapi itu dia di antara dia dengan Allah Ta'ala, terima tak terima. Jadi sembahyang asar ni kita kena jaga-jaga. Sebab tu Allah sebut secara khusus wassalatil wusta, wa qumu lillahi qanitin, serta tegakkanlah, berdirilah, mematuhi perintah Allah. Allah Ta'ala sebut solat ni sebagai qanitin, wa qumu, dirikan. Allah tak sebut i'mal, mengerjakan solat. Allah sebut iqamis solah, aqumus solah, wa qumus solah. Sebab apa? Perkataan mendirikan yang kita dah belajar tentang rukun, sunat, ab'ad, sunat ihya itu ialah sembahyang itu didirikan walaupun kita dalam keadaan darurat, kita sakit, tetapi maksudnya ialah mendirikan. Mendirikan solat walaupun kita duduk, walaupun kita berbaring, walaupun kita mengiring, walaupun kita dalam keadaan kepayahan, tetapi solat itu didirikan. Sebab apa? Sebab dengan 13 rukun itu. Perasaan kita, jiwa kita, waktu kita nak solat, mesti kita dalam keadaan ketenangan. Lepas tu bila nak solat, kita kena jaga, tak boleh kalau tercungap-cungap. Orang dia tak faham, jadi dia tengok imam dah masuk, dah angkat takbir, dia pun lari. Dia tak ada ketenangan. Sedangkan solat itu dalam keadaan ketenangan. Tak apalah, lambat-lambatlah kita masbuk lah. Kita boleh faham tentang makmum yang muafiq, makmum yang masbuk. Sebab kita tak faham, kita pun berlari-lari lah. Tengok-tengok imam dah rakaat kedua, kita pun express.
Macam yang saya cerita kan, dia pun sampai tengok imam dah duduk tahiyat awal, dia pun baca sunnah, dia pun duduk tahiyat sama dengan imam. Lepas tu imam bangun rakaat ketiga, dia pun sama rakaat ketiga, imam beri salam, dia pun beri salam. Banyak cantik muka kau. Sebab dia tak faham. Tapi kalau orang faham, dia pun dah lambat, tak apalah, sebab dia tahu. Dan niat dia untuk berjemaah tetap dapat 27 kali ganda pahala. Jadi tak, cuma fadilat masuk bersama dengan imam saja dia tak dapat. Itulah rugi dia. Tapi pahala berjemaah dapat. Cuma penambahan tadi tak dapat. Kan? Orang yang dapat bersama dengan imam ketika takbiratul ihram tidak sama dengan orang yang mendapat takbir ketika imam Fatihah. Tak sama dengan ketika imam baca surah. Tak sama ketika imam sedang sujud. Tak sama. Kedudukan orang yang dapat takbir bersama imam, Allahu Akbar daripada Allahu Akbar, itu kedudukan yang paling tinggi darjat dia. Bukan saja dia dapat 27 kali pahala, bahkan darjat itu ditinggikan. Kemuliaan itu diberikan. Sebab malaikat akan menilai orang, sebab itulah saf hadapan tu menjadi keutamaan. Sebab tu imam sebut apa dia? Istau, penuhkan tempat saf. Datanglah. Kita duduk kat tiang istau. Pergi. Jadi rugi. Rugi. Kita dapat yang pertama tadi, kemudian dapat saf lagi. Banyak pahala, banyak kelebihan yang diberikan kepada orang yang dapat takbir bersama dengan imam. Tidak dia orang kata, aku datang kemudian bersama juga. Tak sama. Kedudukan orang yang dapat takbir dengan imam tak sama dengan orang yang tidak dapat takbir dengan imam. Semakin jauh kita dengan imam, semakin kurang dia punya fadilat dia. Tetapi pahala berjemaah tu tetap sama, 27 kali ganda. Tapi fadilat tadi tak dapat. Jadi kita kena jaga semayang tadi, sebelum dan selepas. Sebab tu selepas semayang kita ada wirid. Kalau setengah tempat, ini bid'ah. Bid'ah tadi saya kata ada dalalah, ada hasanah, ada dia punya sanad-sanad, ada dia punya ulama-ulama ni ada pegangan-pegangan dia. Setengah tempat dia kata kalau ikut fikih sunnah, lepas semayang saja dia masing-masing sendirilah. Dia bacalah sendiri. Engkau nak baca apa sebelah badan kau lah. Kau nak berdoa sebelah badan kau lah. Kau nak doa apa, nak minta apa. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i pula, kita digalakkan untuk bersama-sama meraihkan, menjaga solat itu dengan kita berwirid bersama-sama. Sama ada kita zaharkan kita punya suara ataupun kita perlahankan, tetapi buat dalam keadaan berjamaah. Itu yang kita istighfar sama-sama, astaghfirullahalazim, la ilaha illallah, kita baca Fatihah. Itu maksurat. Kalau tuan-tuan nak tahu, itulah maksurat. Maksurat makna doa-doa wirid Nabi. Dalam dua masa yang Nabi selalu buat maksurat. Maksurat maknanya yang zikir Nabi yang kubra, yang besar. Selepas maghrib dan juga selepas subuh. Dia baca. Nabi akan buat maksurat. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu Allahumma ajirna. Itu maksurat. Wirid itu bukannya yang dibuat oleh para ulama. Itu Nabi sebut. Tapi Nabi buat lagi panjang lah. Kalau yang kubra tu sampai Allahu la ilaha illa la ikra fi din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tuan-tuan cari buku kitab maksurat, ada. Baca lagi lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu. Kemudian baca ayat sampai wal adiyah sampai la qulullahu ahad. Qulullahu ahad tu 10 kali. Tapi kalau kita buat lepas maghrib gitu, jenuhlah. Tak kuliah lah aku. Apa kena cerdik kan? Apa kena cerdik. Yang ini perkara yang kita nak jaga solat kita supaya solat kita tadi tidak lara. Kita pagar kita punya solat kita. Macam rumah kita juga kan. Kenapa rumah kita pagar? Supaya binatang tak masuk kan. Kenapa kita pagar solat kita? Supaya solat kita tu terjaga dia punya kecantikan dia. Kita pagar semayang kita dengan zikir. Cuba bayangkan, lepas semayang cabut lagi, lepas semayang cabut lagi.
Kalau tidak, tak termasuklah. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allah Taala sebut sembahyang tu berat. Tapi kalau lepas sembahyang cabut dia ringan. Kenapa dia jadi berat? Inilah tadi. Sebab kita nak pagar solat kita. Kita jangan samakan, takkanlah kita dah sampai dah tua ni pun macam tu. Kalau kita mula budak dulu, betul lah kita nak bergebuk pisang dengan orang tua. Gebuk pisang juga lepas sembahyang. Lepas sembahyang jemaah gebuk pisang. Assalamualaikum. Pisang dah habis dah. Ni tak jaga sembahyang. Kita nak jaga sembahyang ni. Ni pun satu ayat ni pendek je. Jaga sembahyang, pelihara sembahyang kita supaya sembahyang itu berkualiti. Ada tahap-tahap dia. Bukan semua orang sembahyang macam saya cakap tadi dapat fadilat-fadilat dia. Fadilat imam lagi besar fadilat dia. Sebab dia memimpin di belakang. Tapi kita ada dia punya, yang makmum pun ada juga fadilat dia. Sampai yang belakang ada dia punya fadilat-fadilat dia. Itu fadilat solat. Habis fadilat jaga solat lagi. Pakaian lagi tadi. Pakaian tutup aurat, satu. Kemudian Nabi kata pakaian yang bersih, lagi. Kemudian pakaian yang putih. Lepas tu pakai songkok. Nak pakai songkok tak kira lah, saya cakap dulu. Songkok putih, songkok hitam ke. Tapi Nabi kata pakai songkok putih. Tambah lagi satu. Lepas tu Nabi kata berserban. Lebih baik daripada tak pakai serban. Ada tambah lagi penambahan. Nampak tak? Jadi kita boleh pilih lah mana kaedah yang kita nak gunakan supaya nampak cantik ketika kita nak mendirikan solat. Kenapa kita bila nak menghadap pemimpin kita sanggup berhabis duit nak cantik? Tapi kenapa nak menghadap Allah Ta'ala kita tak nak cantik? Berlenging kadang-kadang. Pakai t-shirt pagoda je. Boleh tahan t-shirt pagoda kalau berlenging. Dia punya kain dia sampai dekat dada. Dulu Gemah Melaka, serambi dia semua terbuka kan. Kalau kita lalu tengok orang tua semayang, dia ikat situ je, relax je semayang. Memanglah sah semayang dia. Tapi ada tak termasuk dalam keadaan hafizu ala salawati tadi? Adakah dia pelihara semayang dia? Jadi sembahyang itu mesti dikawal dengan wirid, dikawal dengan istighfar, dikawal dengan doa yang disebut sebagai maksurat. Jadi tuan-tuan boleh cari kitab. Kadang-kadang kita rasa maksurat tu tinggi. Sebenarnya kita dah amalkan. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Tinggal lagi kita ni bila maghrib kita nak cepat. Tapi kalau tak ada kuliah, tak apalah, panjang sikit apa masalahnya. Kalau siapa tak ada masa, tak apalah, keluarlah. Tapi kita beri peluang kepada orang yang nak buat. Tapi kadang-kadang kita tidak. Kita rasa nak cepat, maka orang lain pun kita fikir macam tu. Tidak. Kalau siapa yang tak ada masa, dia nak pergi keluar, pergilah. Tapi berilah peluang kepada orang lain yang ada masa. Jadi bacalah maksurat. Waktu yang sangat maksurat ni ialah wirid yang sangat dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi cari kat kedai-kedai buku maksurat. Maksurat ada dua, satu yang sughra, satu lagi yang kubra. Kalau kita nak buat kat rumah lepas subuh, tak apalah, lepas subuh kalau Pak Imam buat, lepas subuh kita duduk baca maksurat. Sebab apa? Sebab kita nak jaga solat kita, supaya solat kita tadi hafizu, dikawal, dipelihara. Bila semayang cantik, yang lain semua cantik lah. Bila semayang tak cantik, yang lain semua tak cantik. Itu saja KPI dia, indikator dia semayang. Sebab tu semayang tu amalan yang disoal mula-mula. Dia tak tanya lain dulu, dia tak tanya duit kau berapa banyak sebab kau tarik kereta hari ni. Dia tak tanya tu, dia tanya kau solat kat mana hari ni. Oh, saya semayang dekat dalam perjalanan ni, saya orang azan je, saya ambil sejarah, saya main tepi jalan. Bagus, sebab dia pelihara solat dia. Tapi saya ustaz, saya darurat ustaz. Rumah kau kat mana? Rumah kat Taman Rambai Jaya. Kau dekat mana sekarang ni? Saya ada dekat ni, dekat Cheng. Tak boleh lah, tu tak ada darurat. Tapi kalau dia ada kat Kuantan, boleh darurat kan, boleh.
Tapi masalah orang Malaysia ni nak semayang nak tunggu ada masjid, nak tunggu ada surau. Itulah masalah kita. Kalau kita pergi tempat lain, semayang dia dekat lapangan terbang, kat situ juga dia apa. Tapi tuan-tuan yang terperanjat, baru-baru ni kerajaan Jepun di lapangan terbang, dua lapangan terbang, Narita dengan lapangan terbang Narita, satu lagi apa dia dah buat tempat solat. Dia dah buat tempat solat, tempat untuk orang-orang Islam semayang. Sebab dia dapati bila dia tengok, dia tunjukkan video tu, orang Islam semayang tu nampak tenang dia tu. Ni Jepun ni yang kena pelempang Jepun tu kita dulu. Sekarang ni dia orang buat apa? Buat tempat solat dekat airport dia. Bagi kemudahan. Dia sembahyang ni, saya kalau kita tuan-tuan nak pergi umrah, pergi haji, kadang-kadang dekat airport dia mana ada, kat Jeddah mana ada tempat sembahyang. Sebab bagi dia tempat sembahyang, tempat yang kau duduk bersih, sembahyanglah. Sambil nak tunggu masa tu subuh, saya dulu dekat tempat menunggu tu lah, bentang sajadah sembahyang. Sebab dia jadi mudah. Tapi kalau kita duk fikir nak sembahyang mesti ada masjid, surau, tu pasal tak sembahyang. Bawa kereta, mana masjid, mana surau, tak sembahyang, tak ada masjid, tak ada surau. Mana kita tak pelihara solat kita. Penting kita pelihara solat. Jadi kita jaga solat kita 5 waktu tu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Saya kalau orang tanya saya apa tanda untuk Islam, saya mudah aja. Islam. Kau ni Islam tak Islam, kau ni ada 5. ISLAM. Ini kita buat kira-kira bodoh untuk orang yang rasa kau Islam tak Islam. I Isyak, Subuh, orang Melayu kata lohor, orang Melayu tak kata zuhur. Semain lohor. Asar, Maghrib, Islam. Jadi kalau buat 5, kecuali perempuan yang ada masalah uzur tadi, kalau kau tak buat ni, mana kau tak jadilah. Kalau kau buat semayang Isyak aja, 4 tak buat, jadi kau agama apa? Kau ma'ai, apa kau ma'ai? Masih Islam. Kau mesti buat Isyak, kau mesti buat Subuh, kau mesti buat lohor, kau mesti buat Asar, kau mesti buat Maghrib. Cantik. Kalau kau buat Maghrib je, kau agama M. Mana ada agama M? Masih Islam penuh. Mesti buat penuh. Barulah kau, kalau kau buat Isyak, tak buat Isyak, kau buat Subuh, lohor, Asar, Maghrib, kau agama Islam. Aku agama, hari ni aku agama Islam. Buat Maghrib dengan apa? Fikirlah. Jadi kita buat andaian-andaian yang mudah supaya kita dapat jaga solat kita. Barulah kita boleh terjemahkan solat itu dalam semua perkara lain. Solat mengajar kita tentang aurat. Mana lepas semayang kena jaga aurat lah. Jaga waktu semayang, jaga aurat. Lepas semayang tak jaga aurat. Aurat dalam semayang macam mana? Telekungnya besar, kan? Dia lepas semayang, kau pakai pakaian kau, janganlah pakai yang ketat-ketat. Macam mana dalam solat, macam tulis di luar, solat itu diajar bagaimana solat itu diajar. Macam kita semayang berjemaah, ikut imam, mana kita ikut pemimpin. Kalau kita nak semayang, nak ikut imam yang betul, 5 minit je semayang nak imam betul tak? Cuba yang jadi imam ni dulu dia kaki minum arak ke, dia apa orang kata, jadi imam pula. 5 minit kita nak imam yang betul. Takkan 5 tahun kita tak nak pilih pemimpin yang betul. Semayang 5 minit kita nak imam betul-betul. Kalau pemimpin, takkan 5 tahun kita nak pilih pemimpin tak betul. Itu semayang aja kita gitu. Falsafah semayang kena betul. Kalau imam boleh silap, ada cara nak betulkan. Tak boleh kita apa, imam silap pergi pang kau semayang tak betul. Tak boleh, ada adab dia. Subhanallah. Imam kalau silap, ada adab dia. Mana Islam mengajar perlakuan adab yang betul. Sembahyang inilah indikator yang paling besar. Solat itu mengajar kita semuanya. Saf, kan? Kalbunyan marsus. Orang Islam ni seperti bangunan yang tersusun. Saf kita tersusun.
Saf pertama tadi siapa? Orang tua yang cerdik kan? Orang tua yang pandai. Kemudian orang tua yang kurang pandai. Kemudian orang muda yang pandai. Kemudian orang muda yang kurang pandai. Kemudian kanak-kanak balik yang pandai. Kemudian kanak-kanak yang tak pandai. Kemudian kanak-kanak yang tak bersunat. Macam tu saf. Nampak tersusun cantik. Barulah Islam tu dapat didirikan dengan betul. Saya ingat setakat tu untuk minggu ni. Saya daripada kitab Ustaz Ismail Kamuh ni, Hidup Bersyariat, untuk memperkukuhkan yang solat ni, saya ambil kitab, kalau tuan-tuan nak buat penambahan, kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Ada dalam pasaran ada. Ini untuk memperkukuhkan. Tapi dia punya kitab utama kita yang ni lah, Hidup Bersyariat. Yang ini sebagai memperkukuhkan apa yang nak dibicarakan. Besok kalau kita bicara tentang bab tahara, kita carilah mana bahagian yang memperkukuhkan. Jadi makna kita tidaklah rigid kepada satu kitab. Nanti kalau kita baca satu kitab dia, kita kata nanti orang ilmu kita tak bertambah. Itulah untuk malam ni. Minggu ni insya-Allah kita akan jumpa lagi masa akan datang. Benda-benda yang benar tu daripada Allah Taala, silap-silap tu daripada diri saya sendiri. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa risairil muslimina wal muslimat innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa zayyina bil akhlaqi wal hilmi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله لكم ولنا بارك الله لكم ولنا الله بارك لهما الله أدم حبهما الله صل وسلم على رسول الله الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما